يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل عن اليمين والشمائل سجدا في الأرض من دابة وما في الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم ما يؤمرون صدق الله العظيم. Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Haji Saleh bin Haji Abdul Rahman di atas bacaan doa dan penyampaian bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Para hadirin sekalian, majlis perayaan Hari Rumah Terbuka Persatuan sempena sambutan awal Muharram Ma'al Hijrah tahun Hijriah 1429 diteruskan dengan nyanyian lagu pemenang. Majlis mempersilakan para hadirin sekalian berdiri untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu pemenang. Majlis dengan segala hormatnya dan tangzimnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Haji Marikan, Timbalan Presiden Pemenang, merangkap pengurusi jawatan kuasa induk untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang. Yang berbahagia Naib Presiden, yang berbahagia pegawai-pegawai dan ahli-ahli dan kuasa persatuan, tuan-tuan tokoh-tokoh yang kita raikan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya muliakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selaku pengurusi jawatan kuasa sambutan maknanya awal Muharram tahun 1429 Persatuan Melayu Pulau Pinang, saya mengambil peluang mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingganya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terdapat melapangkan masa menghadiri majlis rumah terbuka anjuran Persatuan Melayu Pulau Pinang. Di samping itu juga saya memohon berbanyak-banyak maaf di atas beberapa kesilapan tadi yang berlaku, khususnya pembesar suara dan ada letterik dan sebagainya. Saya mohon berbanyak-banyak maaf. Selaku pengurusi, saya mengucapkan terima kasih kepada penderma-penderma yang telah membantu saya untuk menjayakan majlis pada hari ini. Di antaranya ialah Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Yang Berbahagia Datuk Haji Aman Hajar, Yang Berbahagia Datuk Syed Husin Al-Bukhari, Yang Berbahagia Datuk Hajjah Rukiah Ismail, dan semua penderma-penderma yang telah menyumbangkan derma masing-masing untuk menjayakan majlis pada hari ini. Saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berbahagia Setiausaha Persatuan Tuan Haji Sheikh Muhammad yang telah bekerja keras untuk menjayakan majlis pada hari ini. Terima kasih juga saya kepada Puan Hajah Azizah Daud, selaku pengurusi jawatan kuasa jawapan pada hari ini, dan rakan-rakannya yang telah bekerja keras untuk menjayakan majlis pada hari ini. Dan dengan itu saya sekali lagi ucap terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Azmi Marikan di atas ucapan beliau sebentar tadi. Para hadirin sekalian, majlis perayaan Hari Rumah Terbuka Persatuan sempena sambutan awal Muharram Ma'al Hijrah tahun 1429 Hijriah diteruskan. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang,
untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang dikasihi, yang bahagia, Datuk Haji Azmi Marikan, Timbalan Presiden Pemenang, rangkap pengurusi jawatan kuasa sambutan Mahal Hijrah Pemenang 2008-1429 Hijrah, serta ahli jawatan kuasa sambutan, naib Presiden Pemenang, ahli jawatan kuasa pemenang yang dihormati, tokoh yang dianugerahkan sebenar sambutan Mahal Hijrah Anjuran Pemenang, yang bahagia datuk-datuk, yang bahagia datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diiringi dengan salam sejahtera, dipohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sentiasa diberi hidayah, inayah serta rahmat untuk meneruskan perjuangan kita bagi kemajuan umat. Bersempena dengan perhimpunan kita pada hari yang bertuah lagi mulia pada petang ini, yang bertujuan menyambut ketibaan awal Muharram Anjuran Persatuan Melayu Pulau Pinang Pemenang, marilah kita hadirin hadirat sekalian sama-sama menyampaikan kesyukuran kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Agung, kerana dengan limpah rahmat, inayah dan hidayahnya telah melanjutkan usia kita setahun lagi dan membolehkan kita ramai-ramai berhimpun pada petang yang bertuah ini untuk menyambut tahun baru Hijrah 1429. Seterusnya, marilah kita dengan tawaduk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya dapat kita sentiasa sihat dan dipelihara olehnya untuk kita meneruskan penghayatan agama Allah, yakni agama Islam yang diiktiraf sebagai agama yang teragung di dunia. Semoga nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini insya-Allah akan menguatkan lagi takwa kita kepadanya dengan melaksanakan ibadat dan melakukan amalan bagi meninggikan syiar Islam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan serta menerima segala amalan kita untuk serta sentiasa memberi kekuatan yang diredainya seperti mana dianugerahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Seterusnya kita sampaikan salam dan selawat ke atas junjungan besar kita yang paling dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penganjur yang teragung dan membawa kebenaran, serta ke atas sekalian keluarga baginda, para sahabat baginda dan para tabi'in dan syuhada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selaku Presiden Pemenang, saya bagi pihak ahli jawatan kuasa pemenang dan juga ahli jawatan kuasa sambutan melalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, ke majlis sambutan awal Muharram Anjuran Pemenang pada petang ini. Sambutan awal Muharram adalah bertujuan
memperingati peristiwa hijrah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah dengan penuh dugaan, cabaran, ujian yang sangat besar. Di samping itu, peristiwa ini menjadi kenangan dan ingatan yang berulang-ulang sebagai panduan hidup kepada kita sebagai seorang Islam sejati. Saya dan istri mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada hadirin dan hadirat sekalian, serta mengiringi doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian dilimpah rahmat dan beroleh kesejahteraan, hidup bahagia, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, awal Muharram atau Muharram Hijrah bukanlah merupakan suatu sambutan perayaan seperti yang difahami oleh sebahagian golongan masyarakat kita. Awal Muharram dikenangkan sebagai suatu peristiwa yang amat besar yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandungi pengertian yang amat besar untuk menegakkan syiar Islam dan inti kepada perpaduan masyarakat, yaitu satu, memperkukuhkan perhubungan umat Islam dengan Tuhan. Dua, memperkukuhkan persaudaraan sesama muslimin. Dan yang ketiga, menyatukan hubungan umat Islam dengan mereka yang di luar Islam. Lazimnya pada awal Muharram umat Islam melahirkan rasa kegembiraan dan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru kita dituntut untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Ad-Duha ayat 7 hingga 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Yang bermaksud, dan didapati engkau tercari-cari jalan yang benar, lalu ia, yakni Allah, memberi petunjuk dengan wahyu Al-Quran, dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberi kekayaan. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengging herdik. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan sebagai menzahirkan kesyukuran engkau terhadapnya, yakni Allah. Di antara pengajaran ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan nikmat pemberian satu persatu yang dikurniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan hidup baginda. Pada mulanya didapati baginda yatim, lalu diberikan perlindungan dalam pemeliharaan datuk dan kemudian bapa saudara. Setelah dewasa, didapatinya baginda tercari-cari jalan yang benar, lalu diberikan petunjuk dan wahyu, yaitu Al-Quran. Demikian juga semasa baginda mengalami kemiskinan, lalu diberikan kekayaan melalui jalan perniagaan, sehingga baginda terkenal sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya. Selain itu, baginda juga dihiasi dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang terpuji
menjadi kunci kepada kejayaan hidup baginda. Akhirnya baginda diperintahkan menzahirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang diperintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga ditujukan kepada kita sebagai umat Islam, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi contoh dan teladan kepada kita sekalian sebagai umat baginda. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada yang mulia ini inginlah saya menyeru dan mengingati kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan kepada diri saya sendiri, supaya kita mengambil kira apakah yang telah kita lakukan sepanjang tahun lalu untuk mengulang kaji terhadap sebarang amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita, sama ada amanah terhadap diri kita sendiri, amanah terhadap keluarga kita, amanah terhadap masyarakat kita, dan agama, dan amanah terhadap agama, bangsa dan watan. Renungkanlah kembali dan jadikan ia sebagai stoptik yang bermakna membuat kira, memeriksa semula atau membuat sinarai mengenai dengan prestasi diri kita sendiri, mengenai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita, diri kita sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, dan sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha pengasih. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang diamalkan pada tiap-tiap tahun oleh pemenang bersempena dengan sambutan awal Muharram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut tahun Hijrah 1429. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Begitulah wahyu pertama diturunkan 17 Ramadan di Gua Hira semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Sucinya kalimah-kalimah itu mengangkat martabat Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Sucinya kalimah-kalimah itu menjadi mukjizat wahyu Tuhan. Sucinya kalimah-kalimah itu menjadi pedoman seluruh insan. Wahyu demi wahyu 23 tahun lalu sempurnalah sebuah kitab suci Al-Quran. Membacanya mendapat pahala, menghayatinya mencari surga, mengamalkannya sudah tentu sejahtera, sudah tentu bahagia. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna
kamu membacanya dan memahaminya. Fikirlah, ambillah iktibar dari ajaran Al-Quran itu. Sedarlah, bangunlah, bersatulah wahai bangsaku. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Dan berpegang teguhlah kamu dengan jalan Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Janganlah kamu berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Pastikanlah masyarakat aman, negara sejahtera. Kita bahagia, kita tidak lalai, kita tidak leka. Kita boleh miliki segala-gala. Kita terus berjaya. Kerana angkasa sudah kita terokai. Kutub sudah kita jelajahi. Lautan luas sudah kita layari. Puncak tinggi sudah kita daki. Perkasakanlah diri untuk bahagia sejati. Lahirkan anak-anak cemerlang, modal insan gemilang dan tubilang. Dengan minda kelas utama, ilmu kita kuasai, ekonomi kita miliki. Berusahalah seolah-olah kita akan mati esok hari. Beribadahlah seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Beribadahlah seolah-olah kita akan mati esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia, berikanlah kebaikan untuk kami di akhirat, jauhkanlah kami dari api neraka. Amin. Selamat menyambut tahun Hijrah 1429. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Lepas sekali donasi dan sejarah tadi, untuk pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, Kecil Fina hanya berumur 4 tahun, masih belum lagi bersekolah di tadika. Itu kata Majlis merakamkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada adik Safina dan Yana Syurizman di atas informasi sajak beliau sebenarnya, iaitu majlis penganugerahan sijil-sijil penghargaan dan pingat-pingat persembahan kepada tokoh-tokoh pemenang. Untuk itu, saya serahkan majlis ini kepada Saudara Rahim Ismail dan Puan Rusnah binti Ibrahim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Mandi. Tokoh pertama yang kita anugerah pada petang ini ialah Yang Berbahagia Datuk Profesor Ishak Destami Kecil, ESPN, DPNP, JNN, PKD, tokoh pendidikan. Yang
berbahagia Datuk Profesor Isa Al-Tabiji telah dilahirkan di Prai, Seberang Prai pada 24 Oktober 1943 dan dibesarkan di Batu. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Bukit Mutajam High School pada tahun 1950 dan melanjutkan pelajaran menengah di sekolah yang sama sehingga lulus peperiksaan School Certificate pada tahun 1960. Beliau kemudiannya telah melanjutkan pelajaran tingginya di University of the Punjab, Pakistan dari tahun 1962 hingga 1967. White College, University of London untuk program PhD serta dianugerahkan Doctor of Philosophy pada tahun 1971. Yang berbahagia Datuk Profesor Ishak juga telah dianugerahkan fellowship untuk mengikuti kursus Regional Type in Medicine and Biology at Lucas Heights, Sydney, serta menjalankan program kajian di Department of Dairy Husbandry, University of Missouri, USA, dan lanjutan program kajian di University of Reading, England dari tahun 1973 hingga 1978. Beliau telah memulai perjalanannya sebagai seorang pegawai veteriner pada tahun 1967 dan sebagai seorang pensyarah di Universiti Malaya pada tahun 1971 dan Universiti Kebangsaan Malaysia hingga tahun 1976. Beliau telah dilantik sebagai Profesor Madya pada tahun 1975 dan sebagai seorang profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1980 dan pernah menyandang jawatan-jawatan yang berikut sepanjang perkhidmatannya di universiti. Timbalan Dekan Fakulti Sains UKM 1976, Pemangku Dekan Fakulti Sains UKM 1976, Dekan School of Medical Science USM 1926, Pemangku Timbalan Night Chancellor Pak Dewa Baja USM 1984, Pemangku Night Chancellor USM 1986 hingga 1975. Night Chancellor USM dari tahun 1965 hingga bersara dari perkhidmatan pada tahun 2000. Yang berbahagia Datuk Profesor Datuk Amri Kecil pernah dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Alliance College of Medical Science ACMS Penang dari tahun 2002 hingga 2005 dan sekarang ini adalah pengurusi Institut Teknologi Pengurusan Pulau Pinang IPT. Sepanjang perkhidmatannya dengan universiti-universiti, beliau telah berpeluang menghadiri berbagai seminar, workshop, kongres persidangan di peringkat antarabangsa serta dapat melakukan lawatan sambil belajar ke universiti-universiti dan pusat-pusat kajian di kebanyakan negara di dunia seperti Australia, New Zealand, USA, Canada, United Kingdom, Russia dan lainnya. Yang berbahagia Datuk Profesor Ishak pernah juga memegang berbagai jawatan dalam berbagai badan, antaranya adalah Presiden Pertubuhan Penuntut Malaysia Pakistan Barat, Ahli Senat Universiti Kebangsaan, Ahli Senat USM, Pengurusi Senat USM, Ahli dan Lembaga Penasihat Dewan Perdagangan dan Perniagaan Melayu Cawangan Wilayah Persekutuan, Ahli dan Lembaga Pengarah Kampung Pendidikan Tinggi Nasional, Ahli Lembaga Penasihat Kerjasama Cawangan Pulau Pinang. Dalam bidang politik, yang berbahagia Profesor Datuk Profesor Ishak pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pergerakan pemuda dan UMNO bahagian. Manakala dalam bidang kemasyarakatan, beliau juga tidak ketinggalan menyumbangkan khidmatnya dalam beberapa pertemuan kebajikan agama dan kemasyarakatan. Atas jasa-jasa ini, yang berbahagia Datuk Profesor Ishak Amri Kecil telah dianugerahkan dengan bintang-bintang kehormatan yang berikut. Ingat Pelabuhan Terpuji PKT 1984, Datuk Setia Bangkuan BSPN 1989, Tuhan Mangku Negara JMN 1989, Datuk Paduka Mahkota Polis BBMP 1996. Sekarang dengan sukacita dijemput yang berbahagia Datuk Sri Muhammad Latif, Presiden Pemenang, untuk menyampaikan sikil penghargaan
dan mengagungkan ingat serta menyampaikan cendera yang berupa sebuah hamper sumbangan Nabi yang berbahagia Datuk Fatah Ali kepada yang berbahagia Datuk Profesor Ishak bin Al-Qusi dengan segala hormatnya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Penerima tokoh yang kedua adalah Yang Teramat Mulia Datuk Profesor Tunku Dr. Ismail bin Tunku Muhammad Jiwa, DSDK KMN PKT PK, tokoh pendidikan. Yang Teramat Mulia Profesor Tunku Dr. Ismail bin Tunku Muhammad Jiwa telah dilahirkan di Alus Sardah pada 31 Ogos 1937. Beliau mendapat pendidikan rendah dan menengah di Sekolah Melayu Sungai Korok pada tahun 1944 hingga 1946. Maktab Sultan Abdul Hamid Al-Usta pada tahun 1947 sehinggalah 1956 dan Victoria Institution Kuala Lumpur 1957. Beliau memulakan kerjaya sebagai seorang guru pada tahun 1961 selepas mendapat sertifikat Education dari Institute of Education University of Birmingham, United Kingdom pada tahun 1964. Tunku Ismail telah melanjutkan pelajaran tingginya dari Universiti Malaya Kuala Lumpur dan telah merolehi ijazah sarjana muda sastra dengan kemudian pada tahun 1967. Seterusnya, Tunku Ismail telah bertugas di beberapa buah sekolah di negeri Kedah dan Pulau Pinang sebagai guru penekanan dan pengetua sekolah Abdullah Munsyi. Beliau memperolehi ijazah sarjana pendidikan dari Pennsylvania State University, Amerika Syarikat pada tahun 1972. Pada tahun 1973, Tunku Ismail telah dilantik sebagai pensyarah Universiti Sains Malaysia dalam bidang pentadbiran pendidikan. Sebagai seorang ahli akademik yang tidak jemu menimba ilmu, Tunku Ismail telah melanjutkan pelajarannya dalam bidang pentadbiran pendidikan pada Doktor Falsafah di Universiti Malaya dan pada tahun 1979 beliau telah dianugerahkan dengan ijazah PhD. Pada tahun 1983 beliau telah diterima oleh Harvard Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Syarikat sebagai Postdoctoral Special Auditor. Sebagai menjawat jawatan sebagai Dekan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM pada tahun 1979 hingga 1992. Tunku Dr. Ismail pernah memegang beberapa jawatan lain seperti pemangku timbalan pengarah, pemangku pengarah dan pemangku dekan di pusat pengajian yang sama. Beliau telah dilantik menjadi Profesor Madya pada tahun 1979 dan sebagai Profesor pada tahun 1987 di USM. Yang Teramat Mulia Datuk Profesor Tunku Dr. Ismail telah mengambil bahagian yang aktif dalam kegiatan kebangsaan dan kemasyarakatan. Antaranya ialah pengasas dan bekas naib Presiden Persatuan Pengguna-Pengguna Pulau Pinang (CAP), bekas Presiden Alliance Francis Alliance Francais Pulau Pinang, bekas ahli Majlis USM, bekas naib Presiden Persatuan Warisan Pulau Pinang. Yang Teramat Mulia Datuk Profesor Tunku Dr. Ismail bin Tunku Muhammad Jiwa sekarang ini sedang memegang beberapa jawatan dalam badan-badan kebajikan dan kemasyarakatan, antaranya ialah Presiden Persatuan Perancangan Keluarga Pulau Pinang, Ahli Jawatan Kuasa Penubuhan Pusat dan Muzium Khazanah Melayu Jawi Peranakan Pulau Pinang dan Galeri Datuk Ahmad Nawar, Ahli Bahas Lembaga Pemegang Amanah Tabung Beasiswa Pemenang, pengasas dan penderma hadiah pingat emas Profesor Tunku Ismail bin Tunku Muhammad Jiwa. Atas jasa kepada masyarakat
Yang teramat mulia Datuk Profesor Tunku Dr. Ismail bin Tunku Muhammad Jiwa telah dianugerahkan dengan bintangan persara berikut: Datuk Setia Diraja Kedah DSDK pada tahun 1992, Kesatria Mangkunegara KMN 2001, Pingat Tebakan PK 1991, Tokoh Pengguna Negeri Pulau Pinang 1994, Tokoh Guru Negeri Pulau Pinang 1997, Pingat Kelakuan Terpuji PKJ 1983. Pada masa ini, Yang Teramat Mulia Datuk Profesor Tunku Dr. Ismail sedang memegang jawatan pengurusi dan mengarah beberapa syarikat. Sekarang dengan sukacitanya dijemput Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Rashid, Presiden Pemenang, untuk menyampaikan sidang penghargaan dan mengalungkan peringatan kepada Yang Teramat Mulia Datuk Profesor Tunku Dr. Ismail bin Tunku Muhammad Jiwa, serta menyampaikan hati perubahan daripada Yang Berbahagia Datuk Profesor. I have to depend on you. No, this one. No, it doesn't work. Yang Berbahagia Datuk Abdul Rahim bin Hassan, DMSM, PJK, PJM, Tokoh Pemasaran. Yang Berbahagia Datuk Abdul Rahim bin Hassan telah dilahirkan di Jelutong, Pulau Pinang pada 28 September 1955. Beliau telah dapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jelutong, Pulau Pinang dari tahun 1962 hingga 1967 dan ke Sekolah Menengah Jelutong, Pulau Pinang dari tahun 1968 hingga 1973 dan kemudiannya ke Sekolah Penang Free pada tahun 1974. Selepas lulus Peperiksaan Ajaran Malaysia SPM di sekolah tersebut, Yang Berbahagia Datuk Abdul Rahim telah melanjutkan pelajaran tingginya ke Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Selepas memperolehi ijazah dari UiTM, Yang Berbahagia Datuk Abdul Rahim Hassan telah berkhidmat sebagai pegawai penyelidik MADI dan kemudian sebagai pengurus syarikat perumahan pegawai kerajaan, ketua pegawai operasi Yayasan Kajian dan Strategi Melayu sebelum dilantik menjadi ketua pegawai eksekutif Yayasan Pelajaran Mara YPM. Semasa menjadi ketua pegawai eksekutif Yayasan Pelajaran Mara YPM, banyak usaha telah dapat dijalankan oleh beliau seperti merancang dan melaksanakan program keseimbangan ilmu dan pendidikan PKIP Yayasan Pelajaran Mara yang diadakan di seluruh negara. Pelaksanaan program ini di negeri Pulau Pinang dilaksanakan bersama-sama dengan Persatuan Melayu Pulau Pinang sebagai urus tiap program dan University Science Malaysia USM. Program Bakti Ilmu PBI untuk mempertingkatkan kecermanan akademik dan siasah anak-anak yatim seluruh negara dan perwujudan sudut ilmu untuk rumah anak yatim seluruh Malaysia bersama-sama dengan Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia Peryatim. Projek Perintis Sudut Ilmu yang pertama diadakan di Wisma Yatim Lelaki Pulau Pinang yang dilancarkan oleh Tuan Yang Terutama Yang Ketua Negeri Pulau Pinang. Yang Berbahagia Datuk Abdul Rahim Hassan adalah seorang sangat prihatin terhadap kebajikan dan pelajaran anak-anak yatim, dan banyak program dan sumbangan khasnya dari pendidikan telah diusahakan oleh beliau yang banyak mendatangkan faedah pada anak-anak yatim dan anak-anak miskin semasa beliau menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pelajaran Mara bersama dengan pemenang dan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM. Dalam bidang kemasyarakatan, beliau adalah dikenali ramai semasa bekerja aktif dalam bidang belia dan pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pertubuhan belia, antaranya pengasas Pertubuhan Gerakan Belia Bakti Malaysia Pulau Pinang, mantan Esko Belia Malaysia MBM, mantan pengurusi Dewan Tertinggi Majlis Belia Negeri Pulau Pinang, mantan ahli Majlis Perundingan Negara MPPN. Beliau juga pernah menjadi Timbalan Presiden Malaysia Association of Creativity dan Innovation. Dalam bidang politik, Yang Berbahagia Datuk Abdul Rahim Hassan tidak ketinggalan memberi khidmatnya dan pernah memegang jawatan-jawatan berikut: Ahli Jawatan Kuasa Biro Latihan dan Keahlian UMNO Malaysia,
mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Cawangan Jelutong, mantan Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Jelutong, mantan Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian Jelutong, mantan Setiausaha Biro Belia Pergerakan UMNO Malaysia, dan mantan Ahli Panel Penasihat Biro Ekonomi UMNO Pulau Pinang. Sekarang ini yang berbahagia Datuk Abdul Rahim Hassan memegang jawatan sebagai Pengarah Urusan, Ketua Eksekutif Tekun Nasional dan Ahli Majlis Penasihat Institut Usahawanan Negara. Atas usaha-usahanya, masyarakat yang berbahagia Datuk Abdul Rahim Hassan telah dianugerahkan dengan bintang kehormatan yang berikut: Darjah Mulia Sri Bala DMSN 2006, Bingat Jasa Kebaktian PJK Pulau Pinang 1994, Bingat Jasa Masyarakat PJN Pulau Pinang 1992. Sekarang dengan cintanya dijemput yang berbahagia Datuk Sri Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang, untuk menyampaikan sijil penghargaan dan mengalungkan pingat serta menyampaikan segala yang berupa sebuah hadiah sumbangan kepada yang berbahagia Datuk Bartah Hakim, kepada yang berbahagia Datuk Abdul Rahim Hassan. Dengan segala hormat yang disiapkan. Majlis merakatkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada yang berbahagia. Saya dijemput Bapak Islam. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Rashid bin Muhammad, PhD, Tokoh Pendidikan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Rashid bin Muhammad telah dilahirkan di Jelutong, Pulau Pinang pada 12 Januari 1956. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Jelutong Negeri pada tahun 1963 dan pendidikan menengah di Jelutong Secondary School hingga tahun 1967 dan seterusnya ke Institut Bahasa Kuala Lumpur pada tahun 1980. Beliau telah melanjutkan pelajaran tingginya ke Universiti Putra Malaysia pada tahun 1991 dan mendapat Sarjana Muda Pendidikan dan Sarjana Sastra TESL dari University East Anglia, United Kingdom, serta PhD TESL dari Universiti yang sama pada tahun 1998. Yang berbahagia Profesor Madya Abdul Rashid pernah bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Manaikurai, Kelantan pada tahun 1980 hingga 1987. Guru berijazah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Noor, Berlumpur pada tahun 1960 hingga 1991, pensyarah di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, Belunggu pada tahun 1962 hingga 1994, pensyarah di TESL Research Methodology di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Beliau juga pernah dilantik sebagai Timbalan Dekan di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM dari tahun 2001 hingga 2004 dan Pengku Dekan selama beberapa tahun sebelum dilantik menjadi seorang Dekan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan pada tahun 2007. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Rashid banyak menyumbangkan tenaga baktinya bagi membantu anak-anak Melayu yang kurang mampu yang tinggal di sekitar kawasan USM dalam bidang pelajaran dengan memberi tuition dan bimbingan untuk mata-mata pelajaran yang tentu secara percuma. Khidmat ini juga diberi kepada anak-anak yatim dengan bantuan dan kerjasama Yayasan Pelajaran Menara, USM dan Pemenang. Usaha murni ini patutlah dicontohi dan diberi kepujian demi untuk kemajuan dan kepentingan anak-anak Melayu. Profesor Madya Dr. Rashid telah banyak menjalankan kajian dalam bidang pelajaran dan pendidikan dan banyak kertas kajian, buku, jurnal dan sebagainya telah dihasilkan oleh beliau. Beliau juga pernah dilantik untuk menganggotai beberapa jawatan kuasa di peringkat universiti dalam kerja-kerja pendidikan, percetakan dan sosial.
Beliau juga seringkali dijemput oleh RTM pada kebajikan dan sukarela untuk memberi ceramah mengenai kajian dan pengetahuan bahasa Inggeris. Dalam bidang kebajikan, Profesor Madya Dr. Abdul Rashid tidak juga ketinggalan untuk memberi khidmatnya dalam beberapa badan kebajikan dan kemasyarakatan dan juga kepada pemenang. Beliau tidak merasa jemu untuk menyumbangkan tenaga apabila diperlukan. Sesungguhnya dalam kesibukan beliau. Beliau pernah memegang beberapa jawatan dalam badan kebajikan dan kemasyarakatan, antaranya Badan Perundingan kepada Pemenang Yayasan Cemerlang Negeri Pulau Pinang, Timbalan Pengurusi PIBG Sekolah Tinggi Tajam dan lain-lain. Atas khidmatnya ini, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Rashid bin Muhammad telah dianugerah dengan bintang kehormatan negeri, pengetahuan terpuji DKT pada tahun 2006, Excellent Service Award oleh Universiti Malaysia pada tahun 2001 dan 2006, dan sebagai pensyarah harapan USM pada tahun 2001. Sekarang dengan sukacitanya dijemput yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang, untuk menyampaikan sijil penghargaan dan mengalungkan minat kepada yang berbahagia Profesor Madya Abdul Rashid bin Muhammad, serta menyampaikan cenderamata yang berupa sebuah sampel sumbangan daripada yang berbahagia Datuk Barkat Ali. Terima kasih, majlis ucapkan kepada Ibu Datuk Seri, dan saya serahkan Pulau Pinang pada 23 September 1938 dan dibesarkan di Sungai Pinang, Pulau Pinang. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Jawa pada tahun 1946 hingga 1951, dan kemudiannya melanjutkan pelajaran menengah di Sekolah Inggris Stanford pada tahun 1951 hingga 1958. Selepas tamatnya persekolahan, beliau telah bertugas sebagai guru sementara dari tahun 1958 hingga 1960, dan kemudiannya bertugas dengan Lembaga Padi dan Beras Negara hingga tahun 1963 sebagai seorang pembantu teknik. Minatnya dalam bidang sukan telah bermula semenjak muda lagi, dan seringkali mengambil bahagian dalam berbagai acara sukan seperti olahraga, bola sepak dan sepak takraw. Beliau pernah mewakili kelab sukan Baharul Alam BAFC dan Negeri Perlis dalam pertandingan bola sepak, serta mewakili Negeri Pulau Pinang dan Kebangsaan dalam pertandingan sepak takraw. Encik Azizuddin Khan pernah dilantik sebagai seorang jurulatih sepak takraw Majlis Sukan Negeri Sarawak pada tahun 1996 hingga 1997, Sukan Asia pada tahun 1998, dan sekarang ini adalah menjadi jurulatih sepak takraw dengan Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Beliau juga adalah seorang pengadil sepak takraw ASEAN, Sepak Takraw Federation ASTAF, dan International Sepak Takraw Federation. Atas jasa-jasanya itu, Encik Azizuddin Khan bin Omar Khan telah dianugerahkan dengan bintang kehormatan yang berikut oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, PJ Masyarakat PJM pada tahun 1983. Sekarang dengan segala hormatnya dijemput yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang, untuk menyampaikan sijil penghargaan dan mengalungkan minat, serta menyampaikan ceramata yang berupa sebuah hampir sumbangan daripada yang berbahagia Datuk Barkat Ali. Majlis merakamkan ucapan tanya dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Seterusnya saya serahkan majlis ini kepada Puan Musa. Ismail bin Kasim, tokoh kemasyarakatan. Encik Ismail bin
Kasim telah dilahirkan di Kampung Lut, Sungai Pinang, Pulau Pinang pada 12 Jun 1935. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Jalan Perak, Pulau Pinang dari tahun 1944 hingga tamat darjah 5 pada tahun 1951 dan melanjutkan pelajarannya ke Military Education Center dari tahun 1956 hingga tahun 1960 dengan kelulusan MO Grade 2. Semasa komunis sedang bergiat aktif di tanah Melayu, Encik Ismail Kasim telah menyambut seruan untuk berkhidmat dalam tentera dan ditugaskan ke bahagian pemusnahan perangkap samar. Pada tahun 1958, beliau telah dihantar bertugas ke Sabah hingga ke tahun 1959, yang mana pada ketika itu kebanyakan daripada bangsa Kadazan Dusun tidak menganut sebarang agama, dan beliau dengan beberapa orang rakan dan beberapa orang ustaz telah dapat mengislamkan lebih kurang 4,000 orang Kadazan Dusun di Kampung Dulat, serta Inaman Tuaran, serta beberapa daerah pendalaman, dan kemudiannya menyerahkan tugas susulan memberi ajaran agama Islam kepada pihak berkuasa Majlis Agama Islam Sabah pada tahun 1959. Setelah tamat perkhidmatannya dalam tentera, beliau telah kembali ke Pulau Pinang pada tahun 1992 dan berkecimpung dalam UMNO bagi memperjuangkan nasib orang-orang Melayu yang pada masa itu agak tertekan dari segi pembangunan dan perumahan. Disebabkan beliau terlalu lantang menyuara dan memperjuangkan nasib orang-orang Melayu terhadap cadangan kerajaan untuk memajukan tanah-tanah sawah padi di kawasan Sungai Nibung dan Baya Lepas, beliau telah disingkirkan daripada UMNO. Pada tahun 1974, kedudukan penempatan dan pembangunan orang-orang Melayu dan bekas prajurit telah mula terancam dengan kekalahan parti memerintah di Pulau Pinang, dan ketiga itu Encik Ismail Kasim dan rakan-rakannya telah berusaha untuk mendapatkan tanda tangan dari bagi mendesak Yang Amat Berbahagia Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, supaya diperuntukkan sebanyak 30% hak penempatan dan pembangunan dalam suatu kawasan pilihan raya kepada orang-orang Melayu dan 10% kepada bekas-bekas prajurit. Encik Ismail Kasim juga terlibat bersama-sama beberapa orang bekas prajurit setinggan Melayu di kawasan Bukit Kelugor bagi menentang usaha kerajaan negeri untuk merobohkan rumah-rumah setinggan kepunyaan orang-orang Melayu. Selepas kekalahan parti memerintah di Pulau Pinang dan akhirnya usahanya telah tercapai dengan persetujuan kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk melaksanakan rancangan perumahan di Taman Tun Sadun untuk mereka yang terlibat. Beliau juga telah berjaya untuk memperjuangkan bagi mendapatkan lesen penduduk sementara TOL kepada setinggan di Bukit Kelugor, Taman Tun Sadun. Encik Ismail Kasim adalah seorang yang dikenali ramai di Pulau Pinang, khususnya di kawasan Bandar Jokang dan kawasan-kawasan sekitarnya, kerana beliau adalah seorang yang bergiat aktif dalam Persatuan Bekas Prajurit, UMNO bahagian Tanjung dan lain-lain badan-badan kebajikan. Beliau adalah seorang yang ramah dan sedia memberi khidmatnya dengan tidak mengira penat, lelah dan masa. Dalam bidang politik, Encik Ismail Kasim adalah seorang ketua penerangan dan pengurusi Biro Agama UMNO Cawangan Pelabuhan dan EJK Biro Agama UMNO bahagian Tanjung. Encik Ismail Kasim juga tidak ketinggalan memberi khidmatnya dalam badan-badan kebajikan dan kemasyarakatan, antaranya Persatuan Marga Pulau Pinang, Jawatan Kuasa Keselamatan Jalan Raya, Koperasi Mahasiswa, 1 Jun 1945 Encik Ismail Kasim menjadi Ketua Pengarah Persatuan Mahasiswa Jalan Raya, Koperasi Mahasiswa Berhad. Persatuan Marga Pulau Pinang, Jawatan Kuasa Keselamatan Jalan Raya, Koperasi Mahasiswa Berhad. Persatuan
pahlawan dan pahlawan cerdas Saudara Berhad serta pengarah Junta Dagang Saudara Berhad. Selain daripada menjadi seorang kontraktor dan pembekal bahan-bahan binaan, Encik Ismail Kasim adalah seorang ahli seumur hidup Persatuan Melayu Pulau Pinang. Encik Ismail Kasim telah dianugerahkan dengan pingat GSM dan PSSB oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia. Sekarang dengan sukacitanya dijemput Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang, untuk menyampaikan sijil penghargaan dan mengalungkan pingat kepada Encik Ismail bin Kasim serta menyampaikan cenderamata yang berupa sebuah persembahan daripada Yang Berbahagia Datuk Seri. Hashim bin Arifin, tokoh kebudayaan dan kesenian. Encik Hashim bin Arifin telah dilahirkan di Jelutung Timur, Pulau Pinang pada 24 November 1958. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Jelutung Primary School pada tahun 1965 hingga 1970 dan kemudiannya melanjutkan pengajian menengahnya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Abdullah Mushi dari tahun 1971 hingga 1974. Selepas tamatnya persekolahan, beliau telah berkhidmat dengan The Star Publication dan kemudiannya dengan Sekolah Menengah Teknik Batu Lancar. Minatnya dalam bidang muzik pada tahun 1973 dengan bermain gitar dan kemudiannya bermain biola bagi mengikuti jejak langkah ayahandanya Allahyarham Arifin, iaitu Pak Pin, iaitu seorang pemain biola yang terkenal di Pulau Pinang dan tanah air. Beliau pernah menganggotai orkes Terunaria, iaitu orkes yang terkenal di Pulau Pinang, dan seringkali dijemput bermain biola di majlis-majlis rasmi kerajaan yang dihadiri oleh pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin negara. Beliau juga pernah mewakili kerajaan negeri Pulau Pinang di persembahan-persembahan kebudayaan dan kesenian di Zurich, Switzerland pada tahun 1981, Yokohama, Jepun 1989 dan 1991, Adelaide, Australia 1990, Singapura 1994, Milan, Itali 1994, Geneva, Switzerland 1994, 2000, 2001 dan 2002, Medan, Indonesia 1979 hingga 2004. Encik Hashim Arifin sekarang ini adalah seorang jurulatih seni budaya negara di bawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. Beliau telah berusaha untuk mengembangkan muzik irama asli dan telah menubuhkan kumpulan muzik irama nada semenjak 10 tahun yang lalu, di mana beliau sendiri menjadi pemimpinnya. Sekarang dengan sukacitanya dijemput Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang, untuk menyampaikan sijil penghargaan dan mengalungkan pingat serta menyampaikan cenderamata yang berupa sebuah hamper sumbangan daripada Yang Berbahagia Datuk Berhad. Majlis merakamkan ucapan tahniah kepada Encik Hashim dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri. Seterusnya saya jemput Tuan Rosna untuk meneruskan majlis. Terima kasih. Ialah Puan Hajah Rahmah binti Muhammad Yusof, tokoh kemasyarakatan, yang mana tidak dapat hadir. Beliau uzur. Di sini saya bacakan biodata beliau. Puan Hajah Rahmah binti Muhammad Yusof atau lebih dikenali sebagai Teacher Rahmah telah dilahirkan di Kuala Kangsar pada 18 September 1927. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kota Lama, Kuala Kangsar dari tahun 1934 hingga 1938 dan kemudiannya ke Special Malay Class
di Clifford School. Beliau telah melanjut pelajaran menengahnya di sekolah yang sama hingga lulus Overseas School Certificate. Puan Hajar Rahmah kemudiannya telah mengikuti latihan temu perguruan di Maktab Perguruan Persekutuan Gelugor (MTC) sehingga tamat dan seterusnya dilantik sebagai seorang guru terlatih di Sekolah Perempuan Commonwealth Light Street, Pulau Pinang selama beberapa tahun. Beliau selepas itu telah ditukarkan ke Sekolah Menengah Perempuan Methodist Pulau Pinang sehingga bersara daripada perkhidmatan perguruan pada tahun 1982 sebagai seorang guru penolong kanan. Minatnya dalam kerja-kerja kebajikan dan kemasyarakatan telah bermula selepas beliau berumah tangga. Beliau telah bergiat aktif dalam beberapa badan kebajikan dan kemasyarakatan dan pernah memegang beberapa jawatan penting antaranya Perkim Cawangan Wanita Pulau Pinang, Pertubuhan Perikatan Perempuan Melayu Pulau Pinang dan WI. Puan Hajar Rahmah adalah seorang yang tidak mengira penat dan lelah dalam menjalankan kerja-kerja kebajikan dan kemasyarakatan dan sedia memberi khidmatnya dengan tidak mengira masa. Beliau selalunya akan memasuki kampung-kampung dengan beberapa orang sukarelawan dan cuba membantu mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan sekadar yang boleh. Dalam bidang politik, beliau juga tidak ketinggalan memberi khidmatnya semasa muda. Dengan jemput yang berbahagia, Datuk Seri Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang, untuk menyampaikan sijil penghargaan dan pingat kepada Wakil Puan Hajar Rahmah binti Muhammad Yusof serta menyampaikan cenderamata yang berupa hamper sumbangan daripada yang berharga terjatuh pada hari. Terima kasih Datuk Seri. Tokoh seterusnya iaitu tokoh terakhir pada petang ini yang akan menerima anugerah ialah Yang Berbahagia Puan Sri Datin Hajar Sharifah Rahmah Syed Alwi Adi, tokoh kemasyarakatan. Beliau tak dapat hadir kerana uzur. Yang Berbahagia Puan Sri Datin Hajar Sharifah binti Syed Alwi Adi atau lebih dikenali sebagai Mak Tuan, telah dilahirkan di Pulau Pinang pada 7 Januari 1918. Beliau hanya telah mendapat pendidikan di sekolah Melayu. Minatnya dalam menjalankan kerja-kerja kebajikan dan kemasyarakatan bermula selepas mendirikan rumah tangga dengan Allahyarham Tan Sri Datuk Syed Hassan Aidi, seorang tokoh politik di Pulau Pinang. Yang Berbahagia Puan Sri Hajar Sharifah Rahmah adalah seorang yang dikenali ramai di kawasan Kampung Baru dan kawasan-kawasan sekitarnya. Beliau adalah seorang yang tidak mengenal penat lelah dan masa dalam menjalankan kerja-kerja kebajikan dan kerap kalinya akan menjelajahi kampung-kampung bagi mengambil tahu kebajikan penduduk-penduduk dan memberi bantuan sekadar yang mampu bagi mengatasi pelbagai masalah. Beliau juga seringkali akan menemani suaminya yang juga merupakan seorang pemimpin UMNO di Pulau Pinang dalam lawatan-lawatan ke kampung-kampung di seluruh Pulau Pinang. Yang Berbahagia Puan Datin Sri Hajar Rahmah adalah seorang yang ramah dan sedia memberi khidmatnya dengan tidak mengira masa bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Di dalam badan politik, Yang Berbahagia Puan Datin Sri Rahmah pernah dilantik sebagai Timbalan Ketua UMNO Cawangan Kampung Baru, Ketua UMNO Cawangan Kampung Baru selama 24 tahun, Ahli Jawatan Kuasa Wanita UMNO Bahagian Bukit Impera, Ahli Jawatan Kuasa Wanita UMNO Negeri Pulau Pinang. Di dalam badan kemasyarakatan, Yang Berbahagia Puan Datin Sri Rahmah pernah memegang beberapa jawatan, antaranya adalah Ahli Jawatan Kuasa Penasihat Lembaga Perempuan Islam Pulau Pinang, Ahli Jawatan Kuasa Perkumpulan Wanita WI, Perkim Persekutuan Anak-anak Yatim Islam Pulau Pinang. Yang Berbahagia Puan Datin Sri Hajar Rahmah
juga pernah dianugerahkan sebagai tokoh UMNO Pulau Pinang pada tahun 1996 dan juga sebagai tokoh cawangan Kampung Baru. Sekarang dengan sukacitanya dijemput yang berbahagia Datuk Sri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden pemenang, untuk menyampaikan sijil penghargaan dan pingat serta menyampaikan sebuah hamper sumbangan yang berbahagia Datuk Berakat Ali kepada wakil anak anda Puan Sri Datin Sharifah Rahmah, iaitu Puan Sharifah Syekhul Haji Said Hassan Ali. Dengan segala hormatnya disilakan. Majlis mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Majlis mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada penerima anugerah sijil-sijil penghargaan dan pingat-pingat tokoh-tokoh pemenang. Semoga anda sekalian akan terus menyumbang dan menyemai bakti demi kesejahteraan umat Islam dan kemajuan negeri Pulau Pinang. Majlis seterusnya menjemput adik Sabrina Iliana Susman untuk menerima cenderia hati daripada yang berbahagia Datuk Seri Muhammad. Cenderia hati ini akan merupakan sumbangan daripada Datuk Berakat Ali. Majlis mengucapkan terima kasih penyampaian Majlis dengan segala hormat dan tamzimnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Profesor Ishak bin Tambi Kecil mewakili penerima tokoh untuk memberi ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Yusof Latif, Presiden pemenang. Yang berbahagia Datuk Azmi, Timbalan Presiden, dan Datuk Haji Awas pemenang. Yang berbahagia Datuk Datin Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebenarnya awal Muharram, marilah kita bersama-sama memanjat syukuran kepada Allah SWT kerana kita masih ada di hadapan ini dan masih meneruskan perjuangan kita, khususnya perjuangan orang lain. Saya diminta memberi sedikit ucapan sebagai mewakili tokoh-tokoh yang menerima penghargaan hari ini, dan saya rasa kenalah tempatnya sekiranya bagi mereka saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi terima kasih dan penghargaan ke atas pengiktirafan yang telah diberikan itu. Terima kasih. Sebenarnya saya telah membuat persediaan sedikit untuk ucapan, tapi memandangkan dua perkara, saya rasa saya akan pendekkan dan mungkin teh dan kopi pun sejuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya rasa kena pada masanya hari ini sebagai awal Muharram 14 terusnya Hijrah, saya bagi pihak saya sendiri dan wakil-wakil tokoh tadi dan mungkin kita semua ini menyeru supaya marilah kita meneruskan perjuangan orang-orang Islam dan juga orang Melayu, khususnya di Pulau Pinang ini. Sebenarnya kita belum sampai kepada penghujung jalan. Masih banyak perkara yang kita harus kerjakan
untuk menentukan masa depan orang Islam dan orang Melayu di negara kita, khususnya Pulau Pinang. Sasaran-sasaran yang kita tidak capai belum lagi dicapai, dan saya rasa mungkin ada banyak gejala-gejala yang menghambatkan ataupun melambatkan pencapaian orang Melayu. Memang banyak gejala-gejala itu, kalau nak bincang mungkin satu hari tak habis, dan saya rasa banyak perkara-perkara yang kita sendiri sedia maklum. Mungkin kesempatan ini saya ambil untuk menyebut 2-3 perkara yang saya rasa berada paling dekat pada hati sanubari saya, dan ini merupakan perjuangan saya daripada dulu lagi, semasa pensyarah Profesor Madya, Profesor, dan mungkin amalan-amalan atau tugas-tugas saya dalam masyarakat. Kita memang ada banyak masalah, tapi saya rasa sebagai orang Melayu, 3 perkara yang saya panggil 3D yang merupakan masalah yang mungkin yang akan membawa kita kepada kerosakan dan kejahanan, iaitu 3D yang saya maksudkan ialah masalah duit atau rasuah, masalah dadah, dan juga masalah dakwah. Jadi ini sebagai peringatan kepada kita. Maksud saya rasuah itu tak payah saya huraikan, kerana kita sedia maklum. Misalnya dalam laporan Ketua Audit Negara pun sudah ada petunjuk-petunjuk dalam mana masalah itu memang berluasa, dan saya rasa mungkin kita kena ambil iktibar tentang perkara itu. Dan ini malangnya berlaku banyak juga di kalangan orang kita. Jadi saya tak mau huraikan lebih panjang lagi. Masalah dadah juga masalah yang kita baca hari-hari di surat khabar, berita dan sebagainya. Dan malangnya ramai yang terlibat, yang terjebak dalam masalah ini adalah wang-wang kita. Kalau kita pergi pusat serenti, siapa di sana? Tanyalah orang yang memang pakar ataupun yang aktif giat dalam pemadam dan sebagainya. Tak payah kita huraikan. Nah, soalnya kenapa? Tetapi kalau kita lihat di belakang tabir, siapa yang menjadi jutawan? Mungkin bukan orang lain, tapi yang menjadi mangsa adalah orang lain. Jadi apakah tindakan kita? Ini kita kena takut, tepuk dada, tanya sedikit. Yang terakhir sekali yang saya rasa yang menjadi masalah juga ialah soal dakwah. Maksud saya di sini bukan dakwah yang mengikut ajaran sunnah al-Jemaah, tetapi dakwah-dakwah yang dijalankan secara songsang, mengikut ajaran-ajaran yang tersempit dan tersepit. Dan ini berlaku, saya rasa mengikut pengalaman saya, adalah berlaku di kalangan orang-orang yang memang sudah terjebak ataupun sudah misalnya jadi jahil, dan mereka tiba-tiba sedar tentang kejahilan itu dan ingin berbalik kepada pangkuan biasa. Dan bila jadi begitu, mula mereka mempelajari agama dengan cara-cara yang tidak betul, dan mereka pula diiktiraf oleh masyarakat dan dijadikan ketua. Itulah timbulnya soal Al-Arkam, ya, kita dengar di Terengganu dan segala-galanya. Jadi saudara-saudari, 3 perkara ini merupakan hanya 3 perkara yang saya sebutkan. Malah ada banyak masalah-masalah lain, ya, soal sikap, soal orang kata pembangunan kelas pertama tetapi mentaliti kelas ketiga. Ini ramai berlaku di kalangan kita. Nah, apa sebabnya? Saya rasa kita sebagai orang Melayu begitu lemah, begitu lembut, tertarik dengan perkara-perkara ini. Jadi kita haruslah berdiri berjuang, dan sekiranya kita misalnya mementingkan kepentingan orang Melayu, bukan kita saja tetapi anak cucu cicit kita yang akan datang, saya rasa semua kita harus bertanggungjawab. Dan saya rasa sebagai Persatuan Melayu Pulau Pinang kena pada tempatnya pemenang misalnya menerajui perjuangan ini, khususnya di Pulau Pinang. Kita mungkin bertanya kepada diri kita sendiri sebagai seorang individu, apa yang kita boleh buat? Saya rasa banyak yang kita boleh buat. Kita tidak harus biarkan kepada kerajaan saja, badan-badan tertentu, badan-badan kebajikan. Yang terpenting pada saya ialah
ibu bapa. Sekiranya kita menjaga, mendidik anak-anak atau cucu-cucu kita dengan baik dan betul, berlandaskan kepada agama. Contohnya adik Syafina tadi, saya rasa saya begitu menarik dan tertekan dengan deklamasi yang dinyatakan. Malah sekiranya kita amalkan itu saja pun sudah cukup untuk kita mengikut landasan yang itu. Jadi kita sebagai ibu bapa, khususnya ibu bapa dalam generasi muda ini, generasi yang baru, zaman moden, dalam mana isteri, suami bekerja, anak dijaga oleh siapa? Maids, ya, penjaga rumah, tak tentu hala. Kita tak tahu apa berlaku, hambat ke sana, hambat ke sini, tuition kelas, kelas itu, kelas ini. Pendidikan anak tidak dijaga. Pada akhirnya inilah kita dapatnya. Dadah masuk kumpulan-kumpulan songsang, mat rempit. Malangnya semua ini adalah majoritinya orang kita. Jadi saudara-saudari, dalam masa yang singkat ini, saya harap saya tidaklah menyentuh perasaan sesiapa. Saya hanya dengan ikhlas menyuarakan ini. Memanglah setelah bersara dalam 7 tahun tidak berpeluang bercakap, orang saya bercakap, dan saya memang sikap saya begitu. Saya tak simpan, saya nyata dengan ikhlas, dan saya minta maaf sekiranya saya menyatakan sesuatu yang tidak tepat atau yang tak setuju. Saya minta maaf dan saya rela tarik balik. Tetapi sebagai orang Melayu, saya masih merasakan, dan selagi misalnya kita hidup di bumi ini dengan berpandukan kepada agama kita, saya percaya kalau kita bekerja keras, ikhlas, ya, kita masih tidak terlambat, dan orang Melayu masih boleh maju untuk kepentingan anak cucu kita di masa depan. Jadi sekian saya sebagai tokoh yang menerima anugerah hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya rasa sebenar hari yang mulia awal Muharram ini, sebenarnya kita melangkah ke tahun 1429 Hijrah. Sama-samalah kita berdoa semoga amal-amal kebaikan kita sepanjang tahun 1428 Hijrah yang lalu diterima Allah SWT, dan kesalahan-kesalahan kita diampuninya, insya-Allah. Bersama kita memohon agar sepanjang tahun 1429 Hijrah yang kita masuki ini, kita dilindungi Allah SWT dari tipu helah syaitan dan dari bisikan-bisikan nafs al-amarah yang mendorong kepada kejahatan. Semoga Allah SWT memperkasakan diri kita dan umat keseluruhannya untuk melakukan amal-amal soleh yang berganda-ganda bagi mendekatinya. Amin. Sekian, bila kita berjumpa. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Profesor Ishak bin Tamim Kecil di atas ucapan beliau kita ini. Para hadirin sekalian, dengan sempurnanya majlis penyampaian anugerah tokoh-tokoh pemenang, maka tibalah kita kepada penghujung majlis perayaan Hari Terbuka Persatuan Sempena Sambutan Awal Muharram Maha Hijrah bagi tahun Hijriah 1429 Hijrah. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang, dan Datuk Seri Haji Aisyah Ismail. Majlis juga mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudi hadir pada majlis ini. Akhir kata, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua pihak di atas sumbangan dan bantuan serta kerjasama secara langsung maupun tidak langsung dalam melancar dan menjayakan majlis kita pada petang ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh dan isteri dan dia jemputan untuk menikmati jamuan di Dewan Mesyuarat. Tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan menikmati jamuan yang telah disediakan di luar Dewan. Sekian.